Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Farah Abdul-Muhammad. Nombor medik 20202050. Kita pergi kepada definisi tabayun. Tabayun merupakan perkataan asal daripada mana yang bermaksud jelas. Kemudiannya ditambah huruf ta di depan dan sebelum di akhir huruf ditambah huruf tasydid. Kemudian menjadilah perkataan tabayyana. Kalau dijamakkan pula menjadi tabayyun. Tabayun ini merupakan perkataan pinjaman daripada bahasa Arab yang bermaksud kepada mentadbirkan dan menyemak atas kebenaran. Imam Al-Syafani pula berkata yang dimaksudkan dengan tabayun adalah memeriksa dengan teliti, dan yang dimaksudkan dengan tasawuf adalah berhati-hati dan tidak tergesa-gesa melihat dengan keinginan yang mendalam terhadap sesuatu peristiwa atau kabar yang datang, sehingga sampai menjadi jelas dan terang baginya. Selain daripada itu, Allah juga berfirman dalam surah Al-Hujurat ayat 6, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhallazina amanu inna ja'akum fasiqun binaba'in fattabayanu in an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'alatum nadimin. Yang bermaksud, hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa sesuatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan sesuatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu. Nama saya Ainul Huda binti Abdul Hazawawi, nama matrik 20BE02043. Saya akan menerangkan cara melakukan tabayun, iaitu yang pertama, melihat kepada sumber yang asal. Contohnya, apabila kita terima satu berita daripada sesiapa sahaja, kita kena tengok dulu berita tu dari mana asalnya, dari sumber yang benar ataupun yang palsu. Sebab kita tak nak apabila kita sampaikan satu berita tu menjadikan berita tu satu fitnah. Contohnya, jika kita dapat sesuatu berita ni daripada seseorang yang kita kurang percaya, kita mestilah menyiasat dulu sumber asal berita tu dan bukan percaya bulat-bulat je berita tu. Seterusnya adalah mencermati dan menyiasat sesuatu berita sebelum sampaikan kepada orang lain. Ini lagi penting sebab apabila kita terima apa-apa info, kita tak boleh terus sampaikan kepada orang lain, tapi kita kena tengok balik berita tu betul ke palsu. Akhir sekali adalah tidak berkongsi maklumat yang kita tidak pasti. Contohnya tadi, kita kena menyiasat suatu berita tu dahulu kepada sumber yang asal, tengok berita tu betul ke tidak. Jadi, kita jangan sampaikan kepada orang lain dalam keadaan berita yang kita pun tak tahu sahih ke palsu. Kerana berita palsu yang kita sampaikan kepada orang lain tu boleh menjadikan ia sebagai satu fitnah yang boleh mendatangkan keburukan kepada semua pihak. Sebelum kita nak sampaikan apa-apa berita ataupun info dekat orang lain, kita cari dulu bukti, kita cari dulu kebenaran dia, baru kita sampaikan kepada orang lain. Bukan bulat-bulat je terima satu berita tu terus sampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Zakirah binti Zulkarnain, nama matrik 20BE02033. Okey, seterusnya saya akan mengulaskan tentang kebaikan melaksanakan tabayun. Yang pertama ialah ia dapat menjaga hubungan silaturahim. Okey, dalam Islam ni Rasulullah SAW menyuruh umatnya bersatu hati supaya kita ni tidak berpecah belah di antara satu sama lain. Di sini dengan melaksanakan tabayun ni dapat menjaga hubungan silaturahim sesama muslim. Jika umat Islam ni berpecah belah, ia akan menyebabkan kesatuan Islam ni juga akan terancang dan keharmonian dalam hidup kita pun tidak akan bahagialah. Maksudnya kita dengan orang lain tu memerlukan di antara satu sama lain. Setiap perkara yang kita lakukan pada hari ini, kita memerlukan orang lain juga untuk membantu kita. Jadi kita perlulah menjaga silaturahim tu dengan baik. Dalam hadis Nabi juga ada menyebut tentang hubungan silaturahim ini. Ia berbunyi, tidak akan masuk syurga seseorang itu jika ia memutuskan hubungan silaturahim. Hadis Bukhari dan Muslim. Jadi di sini kita dapat lihat hubungan silaturahim itu amat penting dalam kehidupan kita. Jadi sama-samalah kita menjaga hubungan silaturahim itu dengan baik agar kita ni dapat hidup dalam aman dan tenteram.
Yang kedua, menghindari fitnah. Tabayyun ni adalah salah satu ajaran yang dikenalkan oleh zaman Rasulullah lagi. Dalam dunia moden sekarang ini, seperti kita tahu, tabayyun tu amatlah penting dalam kehidupan seharian kita, iaitu kita selidik dahulu sesuatu berita yang kita perolehi sebelum kita menyebarkannya, supaya kita tidak jatuh fitnah atas berita tersebut. Sering kita dengar sesuatu ungkapan yang berbunyi fitnah itu lebih kejam daripada membunuh. Ia bukan sekadar ungkapan, malah ia mempunyai dalil, iaitu firman Allah daripada surah Al-Baqarah ayat 191. Maksudnya ialah fitnah itu bahaya lebih besar daripada pembunuhan. Begitu bahayanya fitnah ni. Jadi kita sebagai umat Islam perlulah berhati-hati jika kita ingin menyebarkan sesuatu berita itu di media sosial seperti WhatsApp group, IG, Facebook dan lain-lain lagi. Okey, yang ketiga ialah menjaga lisan daripada berkata perkara yang tidak baik. Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Bukhari bersabda bahawa keselamatan manusia ni tergantung pada kemampuannya menjaga lisan. Sebabnya lisan ni diibaratkan seperti pisau yang apabila salah menggunakannya akan melukai banyak orang. Di zaman moden, ketajaman lisan ni kadang juga wujud dalam aktiviti media sosial, iaitu melalui status-status yang kita tulis. Sudah semestinya sebagai umat Islam, sebelum kita membuat status di media sosial, kita mestilah tidak menyinggungkan perasaan orang lain. Jadi kita perlulah berhati-hati semasa kita menulis di media sosial ataupun menyebarkan sesuatu perkara di media sosial, supaya orang lain tidak terasa dengan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Sarah binti Muhammad Arifin, nombor matrik 20BE02037. Kali ini saya akan membentangkan tentang penerimaan dan penyebaran berita mengikut perspektif Islam. Baiklah, kita lihat yang pertama. Al-Quran menggariskan kepada kita beberapa panduan asas dalam menyampaikan sesuatu berita sebagaimana berikut. Yang pertama kita lihat, sumber berita mestilah bersifat jelas, dan yang kedua, berita haruslah benar, dan yang ketiga, berita mestilah bertepatan dengan fakta. Dekat sini kita tengok sumber berita ni amat penting bagi menentukan kesahihan sesuatu berita yang diterima tu. Jadi penerima yang baik ni, mereka akan memberi perhatian terhadap sumber yang mereka dapat tu. Jadi berita yang baik, benar dan bermanfaat ni biasanya datang dari sumber yang jelas, benar dan mempunyai fakta sesuatu berita itu sendiri. Manakala berita yang palsu, fitnah ataupun sebagainya biasanya datang dari sumber yang tidak baik. Pesanan Syekh Yusuf Al-Qardawi menyatakan di dalam kitabnya Al-Halal wa Al-Haram dengan menukilkan hadis Rasulullah SAW, "Laisa bi kazabin min aslih baina isnaini faqala khairan aw nama khairan," yang bermaksud tidak dikira berdusta siapa yang mahu mendamaikan antara dua orang yang berselisih lalu dikatakannya segala yang baik-baik atau dia menambahkan apa yang baik. Okey, dekat sini dia nak cakap Islam ni sangat membenci orang yang gemar mendengar perkara yang tidak elok dan kemudiannya dia menyebarkan perkara tu kepada orang lain dalam usaha untuk mencetuskan konflik, menghasut permusuhan, menimbulkan fitnah dan ataupun dia memutuskan hubungan antara individu tu untuk melemahkan ikatan persaudaraan. Jadi orang yang seperti ini bukan sekadar menyampaikan apa yang mereka dengar, tetapi sebaliknya sifat negatif yang ada dalam diri mereka ni mendorong mereka untuk menambah sesuatu kepada apa yang mereka telah dengar, iaitu dengan mencipta sesuatu yang tidak pernah didengari sebelum ini. Seterusnya adalah kenyataan mufti wilayah persekutuan demi memelihara harta maruah jiwa antara satu sama lain sesuai dengan maqasid syariah, sebagaimana Rasulullah SAW berpesan kepada kita, kita harus sedar bahawa fitnah ni adalah senjata kuat yang digunakan dalam sesuatu konflik.
Setiap tamadun manusia telah mendokumentasikan contoh menggunakan fitnah untuk melemahkan dan menewaskan musuh mereka, seperti yang ditunjukkan oleh sejarah. Dan yang seterusnya adalah kita perlu sentiasa mengesahkan ketepatan mana-mana maklumat sebelum berkongsinya. Hal ini dikhawatiri jika kita lalai dan tidak bertanggungjawab, ramai orang yang akan tersakiti, yang mana perkara ini boleh merosakkan kehidupan individu, masyarakat dan juga negara. Sebenarnya perkara ini akan mengundang banyak tragedi dan bahaya dari sudut persepsi dan juga khabar angin yang dipercayai sepenuhnya oleh mereka yang tidak mempunyai maklumat yang mencukupi. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Nur Izzati binti Mazlan, nombor metrik 20BE 02041. Di sini saya akan menerangkan tentang hukum menyebarkan berita yang tidak sahih. Jadi untuk pengetahuan semua, dalam surah An-Nur ayat 11 hingga ke ayat 20 banyak menceritakan tentang penyebaran berita bohong. Jadi di sini saya ingin meng-highlightkan beberapa teguran daripada Allah SWT dalam surah An-Nur ayat yang ke-12. Dalam ayat ini Allah menyebut laula idza sami'tumuhu, mengapa di waktu kamu mendengar berita bohong itu. Allah menegur orang-orang mukminin dan mukminat dalam ayat itu. Kenapa masa pertama kali diorang dengar berita tersebut, diorang tidak memikirkan ke arah kebaikan. Dan kenapa time tu diorang tak cakap je macam, oh tu fitnah tu, dah jangan nak cakap-cakap lagi. Kenapa diorang tak buat macam tu? Kenapa mereka ni tak matikan kisah tersebut daripada awal? Tapi diorang ni still sebarkan benda-benda tu. Kita boleh tengok dalam ayat ni, dalam ayat ni kan, dalam potongan ayat ni, bagaimana Allah menggunakan kalimah idza yang bermaksud apabila, bukannya kalimah idzan yang bermaksud jika. Jadi benda ni menunjukkan kebarangkalian yang tinggi yang perkara ni akan berlaku dalam kehidupan kita, sama ada sekarang, akan datang ataupun kita dah pun melaluinya. Seterusnya ialah zannal mu'minuna wal mu'minati bi anfusihim khairan, yang bermaksud orang-orang mukminin dan mukminat tidak bersangka baik terhadap diri mereka sendiri. Dalam ayat ini Allah menegur, kenapa kamu ini tidak bersangka baik berkenaan dengan orang yang menuduh itu, dan kenapa tidak menutup sahaja mulut orang-orang yang berkata tentang tuduhan yang tidak baik terhadap seorang perempuan yang bermaruah seperti Aisyah radhiyallahu anhu. Dalam ayat ini juga Allah mengatakan, mengapa tidak bersangka baik sahaja kerana tidak mempunyai bukti untuk menghinanya. Jadi kalau tuduhan tersebut, tuduhan zina itu terkena pada diri kita, kita pun marah sebab orang menuduh kita tanpa asal usul bukti. Jadi di sini kita dalam satu-satu berita yang kita dengar, kita perlu perhatikan, kita perlu dengar daripada kedua-dua belah pihak supaya tidak menjadi fitnah. Teguran terakhir dalam ayat ini ialah waqalu hadza ifkum mubin, yang bermaksud dan mengapa tidak berkata ini adalah suatu berita bohong yang nyata. Allah menegur mereka dalam ayat ini. Kenapa mereka ini tidak mengatakan kepada orang yang membuat dosa fitnah itu bahawa apa yang sedang mereka katakan ini adalah penipuan besar semata-mata dan mereka tidak mempunyai bukti. Baiklah, seterusnya adalah 8 cara untuk memahami fiqh tabayyun. Yang pertama adalah tidak terburu-buru menyebarkan berita dan menyampaikan maklumat. Yang kedua, tidak menyebarkan berita negatif, gosip dan juga umpatan. Yang ketiga, percaya dan beramal dengan apa yang diyakini dan apa yang difahami. Yang keempat, tidak menuruti perkara yang tiada kepastian. Yang kelima, menangguh sehingga pasti akan kesahihannya. Yang keenam, terus bertanya pada pihak yang utama, iaitu pihak yang difitnah. Yang ketujuh, mendengar maklumat daripada kedua-dua belah pihak supaya tak ada miscommunication. Dan yang ke-8, tidak menyebar berita daripada orang yang tidak dikenali ataupun seseorang yang dikenali sebagai pembohong. Seterusnya saya Zahratunisa binti Abdul Rahman, nombor metrik 20BE 02098 akan menerangkan tentang kesan tidak tabayun. Yang pertama sekali, akan terjadinya prasangka buruk dalam kalangan masyarakat. Ini akan menyebabkan berlakunya perbuatan mengumpat dan mencerca. Seterusnya, melakukan perkara yang diharamkan sehingga tertanamnya di dalam hati perasaan buruk sangka terhadap sesama Muslim, dan ini akan menyebabkan timbulnya pergaduhan dalam kalangan masyarakat. Oleh itu, kita mestilah melakukan penelitian dalam menerima sesuatu berita sebelum disebarkan. Seterusnya, merosakkan imej dan reputasi umat Islam sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Hafsu bin Asim radhiyallahu anhu, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kafa bil mar'i kadziban an yuhaddisa bi kulli ma sami'a, yang bermaksud
Cukuplah bagi seseorang digelar pendusta apabila dia menceritakan semua yang didengarinya tanpa tabayun. Hadis ini diletakkan pada bab khusus oleh Imam Nawawi dengan tajuk larangan menceritakan semua yang didengari. Makna hadis ini mengandungi peringatan daripada kita menceritakan setiap yang didengari sehinggalah kita tahu dan yakin akan kesahihannya. Saya Wan Auni binti Wan Muhammad, nombor matrik 20BE 02040. Okey, sebagaimana kita tahu, penggunaan internet dalam kalangan rakyat Malaysia ni dia telah meningkat setiap tahun. Contohnya dari setakat penghujung 2020, laporan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia iaitu SKAM mendedahkan sebanyak 88.7% populasi rakyat Malaysia adalah pengguna internet dan 50% daripada pengguna biasanya menghabiskan masa 5 sehingga 12 jam sehari menggunakan internet. Tujuan mereka menggunakan internet ni adalah untuk bersosial. Dan 98.1% berkomunikasi menggunakan teks macam melalui WhatsApp ataupun Telegram. Tapi platform macam Facebook ni dia masih menjadi pilihan utama pengguna, diikuti dengan YouTube, Instagram dan juga Twitter. Laporan dari Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia ni juga menunjukkan bahawa pengguna banyak berkongsi maklumat mengenai berita iaitu 66.9%, diikuti dengan pesanan khidmat masyarakat iaitu 60.9%, hiburan dan kandungan humor ni adalah 56.1%. Tapi apa yang dikongsikan di media sosial ni kadang-kadang kebanyakan maklumat yang kita dapat ni adalah kadang-kadang diragui kesahihannya, sebab setengah masyarakat Malaysia ni dia sering menyebarkan maklumat tanpa kaji selidik terlebih dahulu. Contoh dia macam isu Najib hari tu, yang isu Najib yang dia mendapat layanan VIP di penjara Kajang. Kita tengok isu tu dia muncul dekat Facebook, tapi disebabkan kita tengok dekat Facebook tu ramai yang share, ramai yang like. So bila kita tengok ramai yang share, bila kita tengok ramai yang like, kita tak tahu benda tu betul ke tak. Tapi disebabkan ramai yang share dan ramai yang like, kita pun ikut sekali, join sekali. Contohlah kita ikut sekali atau join sekali, like dan share post tersebut. Tapi kita tak tahu, tak pasti sama ada apa yang disebarkan tu betul ke tak. Maklumat yang diberikan yang kita share tu adalah betul ke tak. Adakah maklumat yang kita share tu adalah menimbulkan fitnah pula dekat pihak yang lain. So kita ni sebagai pengguna yang berhemah, sebelum kita share atau tekan like atau tekan retweet kat mana-mana media sosial, pastikan maklumat yang kita nak share tu adalah maklumat yang benar, sahih dan tepat. Baiklah, kesimpulannya, masyarakat akan menjadi harmoni dan bersatu padu sekiranya setiap manusia mengamalkan tabayun dalam menerima sesuatu berita. Keharmonian dapat dilestarikan dengan sikap bertabayun di samping setiap individu memupuk dan mendidik dengan sifat kejujuran dan amanah dalam kehidupan. Kerana orang yang ada sejebis takwa dalam dirinya sudah pasti akan menjauhi dirinya dari menyampaikan fitnah dan berita palsu. Kita juga perlu menyedari bahawa hikmah pengutusan Nabi SAW kepada seluruh umat manusia untuk menentang amalan jahiliah seperti fitnah dan menyucikan jiwa manusia dari segala kekotoran dan belenggu kejahilan. Sama-sama kita mendidik diri kita supaya tidak termasuk di kalangan mereka yang dibenci oleh Rasulullah SAW. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, sekiranya tidak ada kurnia Allah Subhanahu Wa Taala dan rahmatnya kepada kamu semua di dunia dan di akhirat, nescaya kamu ditimpa azab yang besar kerana pembicaraan kamu tentang berita bohong itu. Surah An-Nur ayat yang ke-14 dekat sini. Dan seandainya bukan kerana kurnia Allah sehingga dia tidak menyegerakan sisaannya, dan seandainya pula tidak ada rahmatnya yang berlimpah kepada kamu di dunia ini dengan menerima taubat kamu dan di akhirat dengan mengampuni siapa yang dikehendakinya, nescaya kamu ditimpa azab yang besar disebabkan oleh pembicaraan kamu tentang hal bohong itu.